Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam tajuk perpuluhan, iaitu tajuk perpuluhan. Tetapi untuk subtopik kali ini kita akan lihat sebuah sedikit berkaitan dengan pendaraban. Pendaraban perpuluhan, iaitu tajuk pendaraban perpuluhan. Okey, kita dah tahu pendaraban ialah pendaraban merupakan satu proses penambahan berulang. Okey, satu didarabkan dua, samalah kita kata satu tambah satu. Okey, satu tambah satu. Okey, satu darab dua jawapannya dua. Satu tambah satu pun jawapannya dua. Okey, jadi pendaraban boleh kita katakan sebagai proses penambahan berulang. Kita tambah berulangan. Okey, baiklah, mari kita lihat contoh di bawah. Okey, cuba tengok. Encik Hanif menanam beberapa pokok bunga matahari. Okey, dia tanam pokok bunga matahari di atas tanah kecil berbentuk segi empat. Okey, segi empat, kita dapat poin. Dia ingin memagar kawasan segi empat tersebut dengan kayu. Okey, berapakah panjang kayu yang diperlukan oleh Encik Hanif? Okey, berapa panjang kayu yang diperlukan oleh Encik Hanif? Okey, berapa panjang? Okey, baiklah, kita tengok ini kawasan segi empat itu. Okey, ni kawasan segi empat. Okey, panjang segi empat ni, panjang dia adalah 1.3 meter. Okey, lebar dia pun 1.3 meter juga. Okey, dia nak buat Encik Hanif nak buat pagar keliling kawasan segi empat ini. Okey, jadi kita perlukan perimeter. Perimeter maksudnya kawasan ini. Okey, ditambah kawasan ini ataupun tambah yang ni dan ditambah yang ini, maka kita akan dapat kawasan perimeter segi empat. Kalau sini 1.3, sini pun 1.3 juga. Sini pun 1.3. Okey, untuk kita tahu perimeter segi empat ini, kita boleh buat operasi tambah. Okey, tambah berulang. Okey, 1.3 tambah 1.3 tambah lagi 1.3 tambah lagi 1.3. Okey, kita boleh juga buat dalam operasi pendaraban supaya lebih mudah. Okey, disebabkan sini ada 1.3, kita boleh darabkan dengan 4 sebab kita ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Kita boleh darabkan dengan 4. 1.3 darab 4, ataupun kita boleh buat operasi penambahan secara berulang. Okey, kita akan lihat berapa jawapan dia. Okey, baiklah, mari kita buat dalam bentuk gambar rajah supaya mudah kita fahami. Okey, kita buat kotak seperti biasa. Okey, kita bahagikan sa sama sa dan per 10 sama per 10. Okey, baiklah, kita tulis dalam ruangan 1.3. Ni 1.3. Okey, ada titik di sini. 1, 2, 3. 1.3. Okey, ditambah dengan sama 1.3 juga. 1.3 tambah lagi 1.3. Yang last pun 1.3. Semua ada titik di sini. Tambah 1.3. Ataupun kita boleh buat secara mudah. Okey, 1.3 darab 4. Kita buat secara darab. Okey, jadi kita tambah semua ni. Kita dapat sini 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, tempat sa pun kita tambah semua dapat 4. 1, 2, 3, 4. Okey, apabila dah kita tambah, yang tempat per 10 dah lebih. Kita ada 12. Jadi kita ambil 10 dan kita naikkan ke atas. Kita ambil 10 yang ni dan kita naikkan ke tempat sa. Okey, apabila lebih daripada 9, maksudnya 10 ke atas, kita ambil dan kita naikkan ke tempat sa. Jadi tinggal sini 2. Okey, bila yang
per 10 naik 1, terpaksa tambah, jadi tambah 1. Jadi terpaksa ada 5. Sini ada 5. Perpuluhan, okey, sini 2. Okey, saya dah cakap kita boleh buat terus dengan operasi pendaraban. Okey, operasi pendaraban 1.3 didarabkan dengan 4. Okey, tulis 1.3 darabkan dengan 4. Okey, 3 didarabkan dengan 4, jawapannya adalah 12. Okey, turunkan 2. Okey, naikkan 1. Okey, naikkan 1 ke atas. Okey, turunkan titik. Titik jangan lupa, kita turunkan titik. Okey, 1 didarabkan dengan 4, 4 tambah 1 yang ini, jadi jawapannya 5. Okey, samalah 5.2. Okey, ini adalah jawapannya yang terakhir. Jadi jumlah panjang kayu yang diperlukan oleh Encik Hanif ialah 5.2 meter. Okey. Mari kita cuba contoh yang seterusnya. Okey, kita nampak ada sebiji kek di sini. Sebiji kek. Kita baca soalan dulu. Okey, kita baca soalan. Sebiji kek memerlukan 0.845 kilogram mentega. Berapakah banyak mentega yang diperlukan untuk 3 biji kek? 3 biji kek. Okey, sebiji kek kita perlukan 0.845 kilo mentega. Okey. Jadi kalau kita nak buat 3 biji kek, maksudnya kita kena darabkan dengan 3 biji. Okey. Jadi kita tulis 3 biji kek didarabkan dengan 0.845 kilo kg. Jadi berapakah kilo mentega yang kita perlukan untuk membuat 3 biji kek ni? Okey, seperti biasa kita akan buat kotak. Kita akan buat kotak untuk mudah faham. Okey. Kita tulis nilai tempat bagi tempat sah dan okey, titik di sini. Lepas tu nilai tempat per 10. Okey, nilai tempat per 10 dan seterusnya nilai tempat per 100 dan yang terakhir nilai tempat per 1000. Nilai tempat per 1000. Okey, kita susun mengikut nilai tempat masing-masing. Jadi kita ada 0.845. Okey, sahnya berapa? Sahnya adalah sifar. Jadi kita tulis sifar di sini. Sifar. Okey, per 10 dia berapa? 8. Okey, 8 tulis. Nilai tempat per 10 dia adalah 8. Okey, tempat per 100. Kemudian 4. 4 ni tempat, nilai tempatnya adalah per 100. Turunkan 4. Dan yang terakhir nilai tempatnya adalah per 1000. Per 1000 5, turunkan 5. Okey, semuanya kg. Okey, darab berapa? Kita darabkan dengan 3, turunkan 3. Jadi kita letakkan tanda simbol darab. Okey, baiklah, mari kita darab satu per satu. Okey, kita mesti darabkan dari kanan ke kiri. Kita ambil yang terakhir dahulu. Kita darabkan dari kanan ke kiri. Okey, 5 didarabkan dengan 3 berapa? Jawapannya adalah 15. Okey, turunkan 5, kita turunkan 5 dan naikkan 1 di atas sebab dia lebih. Kita kena kumpul naik ke atas. Okey, 4 didarabkan dengan 3, jawapannya adalah 12. Ditambahkan 1 yang atas ini, jawapannya adalah 13. Okey, turunkan 3 dan naikkan 1 di atas. Kita kumpul. Apabila lebih daripada 9 iaitu 10 ke atas, kita kumpul naik ke atas. Okey, 8 didarabkan dengan 3, jawapannya adalah 24 dan ditambahkan dengan 1 yang atas ini, jawapannya adalah 25. Okey, 25. Turunkan 5 dan naikkan 2 ke atas. Kerana apa? Kerana 25. Naikkan 2 ke atas. Okey, titik jangan lupa, kita turunkan titik. Okey, titik di sini jangan lupa, mesti turunkan titik. Okey, yang terakhir sifar didarabkan dengan 3, jawapannya adalah sifar. Okey, tambah 2. Tambah 2 di atas, jadi kita turunkan 2. Sifar darab 3 sifar dan ditambah lagi 2, dapat jawapannya adalah 2. Okey, turunkan 2. Okey, turunkan 2. Jadi kita dapat jawapannya adalah 2.535 kg. Okey, dapatlah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia.
Okey, apabila 3 didarabkan 0.845 dapat jawapannya adalah 2.535. Okey, ini adalah jawapannya yang terakhir. Okey, mari kita lihat contoh yang seterusnya pula. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, Maria memerlukan 6.48 meter renda untuk membuat sarung bantal. Untuk sarung bantal. Berapa banyak rendakah yang diperlukan untuk 5 sarung bantal? 5 sarung bantal. Okey, satu sarung bantal memerlukan 6.48 meter renda. Jadi kita nak buat 5 biji bantal. Okey, kita nak buat 5 bantal. Jadi kita mesti darabkan 6.48 meter didarabkan dengan 5. Okey, jadi kita dapat jawapannya untuk 5 bantal, 5 sarung bantal. Jadi kita boleh tulis macam ni, 5 didarabkan dengan 6.48 meter. Jadi berapakah jawapan yang kita akan dapat? Okey, kita buat dalam bentuk operasi. Letakkan 6.48 meter didarabkan dengan 5. Okey, ingat benda yang akan didarabkan kita letak di ujung sekali, 5. Okey, kita mesti mulakan pendaraban dari nilai tempat sa, yang tu yang terakhir sekali. Kita darabkan 8 didarabkan dengan 5 dulu. 8 didarab 5 jawapannya adalah 40. Turunkan kosong ke bawah dan naikkan 4 ke atas. Naikkan 4 ke atas. Okey, 4 didarab 5 jawapannya adalah 20. Ditambahkan dengan 4 yang atas, kita dapat 24. Okey, kita dapat 24. Turunkan 4 dan naikkan 2 ke atas. Naikkan 2 ke atas. Okey, jangan lupa titik mesti turun. Okey, titik mesti sama. Kita turunkan sama tempat dia di sini. Turunkan titik. Okey, 6 didarabkan 5 jawapannya adalah 30 dan ditambahkan 2 yang atas, jadi kita dapat jawapannya adalah 32. 32. Jadi kita memerlukan 32.40 meter renda untuk membuat 5 sarung bantal. Okey, ini adalah hasil jawapannya yang terakhir. Jadi kita dapat jawapan 5 didarab 6.48 meter bersamaan dengan 32.40 meter. Okey, inilah jawapannya. Untuk contoh kali ini saya akan tunjukkan pendaraban angka seperti 10, angka yang genap seperti ini, angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Okey, angka yang genap seperti ini, yang ada kosong belakang. Okey, dengan kaedah kita menggerakkan titik, kita menggerakkan anak panah titik ke belakang. Okey, contohnya kita ambil 0.5 didarabkan dengan 10. Didarabkan dengan 10. Contoh kita ambil 0.5 darabkan dengan 10. Okey, disebabkan 10 ni kita ada satu sifar, satu sahaja kosong, jadi kita gerakkan titik ini ke belakang satu kali. Kosong ada satu, kita gerakkan satu kali sahaja. Jadi kita dapat jawapannya adalah okey, 05.0. Okey, gerakkan titik ke belakang 5. Jadi kita dapat 05.0 ataupun 5.0. Inilah jawapan dia. Okey, kita tengok contoh yang bawah pula. Okey, mari tengok yang bawah pula, soalan B. Soalan B, 0.6 didarabkan dengan 100. Jadi kita tulis 0.6 darab 100. Okey, disebabkan 100 ada dua sifar, 1, 2. Okey, jadi kita gerakkan titik ke belakang sebanyak 2 kali. 1, 2. Okey, kemudian kita letakkan sifar belakang dia. Okey. Okey, titik apabila digerakkan kita ubah ke belakang sebab dah digerakkan.
Jadi kita dapat jawapannya 060 Okey, ini jawapannya. Ataupun kita boleh buang yang depan ni, sifar yang depan ni kita boleh buang. Jadi jawapannya adalah 60.0. Okey. Soalan yang terakhir, soalan C. Okey, sama juga. Disebabkan kita darabkan dengan 1000, kita gerakkan saja titik. Okey, 1000 ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan sebanyak 3 kali. Okey. Sifar 0.7 didarabkan dengan 1000. Okey, 1000 ada 3. Jadi kita gerakkan sebanyak 3 kali. 1, 2 dan 3. Okey, letakkan sifar. Lepas 2 sifar dan titik bila dah ubah jadi di belakang sini. Okey, tambahkan kosong di belakang lagi. Jadi kita dapat 700.0. Okey, inilah jawapannya yang terakhir. Okey, mudah saja. Apabila kita dah cakap, apabila didarabkan dengan nombor yang genap seperti 10, 100 dan 1000, kita hanya perlu gerakkan ke belakang. Gerakkan ke kanan. Okey, gerakkan ke kanan atau ke belakang lah. Jadi ubah titik dan tambah kosong. Itu mudah saja. Okey, sekian saja untuk kelas kali ini. Kita akan lihat pula kaedah pembahagian pula untuk perpuluhan, tajuk perpuluhan, pembahagian perpuluhan pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.